bikin motor ni bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okey, aku nak pergi beli rival tu. Rival yang semalam aku cakap tu kan. Kedai dia buka hari ni. Aku nak cari kedai ikan. Kedai ikan yang ada jual ikan mayong. Aku nak masak asam pedas. Biasanya kalau macam gini, time-time raya macam gini, aku dah balik kampung. Lepas tu aku merasa mak aku masak lah. Tapi sekarang tak boleh balik kampung, jadinya aku nak masak sendiri. Okay, jadinya sekarang kita pergi bengkel yang kita nak beli nak beli carbon tape tu. Harap ada double R punya. Aku takut double R punya tak ada. Jadi kita pergi tengok ada. Jadi kita dah sampai kat bengkel tu. Jadi kita tanya dengan rambut macam ni, tak pakai minyak rambut, rival double R tu kan. Tak tahu ada ke tak ada. Rival double R ada tengok carbon tape. Rival carbon tape. Rival racing. Ada kan? Saya minta maaf. Ampun maaf dari dah batin. Mana siapa yang kenali diri saya ni, okey? Semoga anda semua senyum lah berlaku. Okey? Kenal dia. Kenalnya. Sebab apa kenal kau? Kasi dia. Ada legend mah. Dari Import Espada. Brand Espada boleh lah. Boleh pakai? Boleh. Dia benda ni boleh pakai je, semua boleh pakai. Cuma tahan dengan tak tahan je. Sebelum ni aku pakai HPSP dia tebal sikit. Kalau Espada ni dia nipis sikit. Pakai yang ni. Dengan kita beli gasket top. Ada macam gasket top dia macam ni. Asuka racing. Macam paket air jadi. Okay, Assalamualaikum. Hari tu aku ada cerita pasal 125Z ni, yang blok IKK ni kan. Dia ada problem kan. Jadinya hari ni aku tunjuk apa problem dia. Problem benda lah yang aku cakap problem pula. Jadi hari kita tengok apa masalah yang aku cakap. Masalah dia, okey, kalau kita dah jet, motor kita dah jet, lubang transfer port tu kita kena adjust, betul tak? Sebab kita punya lubang transfer port bila dah jet 1mm, okey, contoh kita jet 1mm kan. Bila kita jet 1mm, dia piston ni dia akan pasang blok lah, boleh nampak kan. Ni aku dah pasang gasket. Okay. Bila kita dah jet 1mm, piston kita ni dia akan boleh naik boleh naik lebih daripada yang asal. Kalau korang tengok kat sini memang tak nampak, tapi aku try bagi korang nampak. Okay, sekarang kalau korang tengok dia dah paras-paras tau. Dia dah paras-paras dengan dinding blok ni. Tapi bila aku tekan lagi, dia akan terjojol. Dia terjojol. Nampak? Kira tebal dia lebih daripada mata pisau ni. Mata pisau ni 0.5, maknanya lebih kurang 1mm lah. Sebab dia dah jet 1mm, dia akan ternaik. Bila dia ternaik ke atas, bila time dia pusing ke bawah kan, kau nampak tak lubang yang kat dalam ni? Lubang yang kat dalam tu. So patutnya piston tu kena turun lebih daripada lubang kat bawah tu. Sekarang lubang tu dia tergantung. Maknanya kalau angin tu lalu kan, dia akan dilanggar. Dia langgar dinding tu. Dia langgar piston. Kalau aku buang piston 0.8 ke 1M pun dia masih langgar dinding tu. Jadinya itulah masalahnya pada aku. Sebab selalunya kalau aku buat motor jet kan, kalau pakai blok standard, dia memang ngam-ngam tau dekat sini. Jadinya bila aku jet, dia akan turun sikit. Bila aku turun sikit, aku kena voting. Tapi beza pula dengan blok IKK turbo ni. Blok IKK turbo ni dalam keadaan pun dia masih tergantung lah lubang dia. Lubang dia masih tergantung macam gitu kan. Nampak? Maknanya lubang ni, lubang transport port ni dia lagi rendah. Dia lagi rendah daripada
yang blok standard lah. Jadinya kat sini aku nak try ukur lubang blok standard dengan lubang blok IKK ni. Lubang yang bawah tu daripada dinding sini sampai lubang yang bawah, berapa mm panjang dia. Keluarkan dulu benda ni. Ini aku ukur jap. Lepas tu aku nak ukur blok standard berapa. Okey, kalau blok IKK ni, dia punya tinggi dia daripada atas sampai bawah tu lebih kurang 58.4 mm. Jadinya aku ambil blok standard. Ada gasket aku kena keluarkan dia gasket ni. Jauh Kalau blok ori, lubang dia 56.5. Tadi 58.4 kan. Dia lebih kurang 56, 57, 58. Wah, dekat 3mm oh. Dekat 3mm lagi. Maknanya blok IKK ni kan, blok IKK ni dia punya lubang dia ni kan, dia punya lubang dia ni dia lagi rendah lah. Lagi rendah ke bawah. Maknanya bila piston dia lalu kan, bila piston tu lalu dekat lubang transfer port tu, dia akan tergantung. Dia tergantung dekat lubang. Tak turun sampai habis macam ni. Dia tak turun sampai habis macam ni. Dia akan tergantung sebab lubang blok IKK ni dia rendah. Biasanya kalau kita jet motor, kita mesti kena potting lubang yang bawah ni. Lubang yang bawah ni kan, kita kena potting. Tapi blok IKK ni tak boleh potting sebab dia memang dah rendah. Siap tak cukup lagi, siap terlebih. Maknanya bila minyak lalu dekat lubang transfer port tu kan, dia akan langgar dinding ni tau. Dia akan langgar dinding piston ni. Perm. Jadi macam tu lah. Aduh. Kalau aku buang 1M pun, lubang tu masih melanggar piston lagi. Kalau aku nak naikkan pakai gasket tebal pun tak boleh juga. Jadinya aku try potong. Pistonnya aku potong. Aku potong holo yang atas, tapi yang lubang bawah tu aku tak kacau lah dah. Aku try tengok macam mana performance motor ni, okey ke tak okey. Sebab lubang dia yang asal memang dah rendah ke bawah. IKK ni kan blok racing kan, tapi pada aku takkanlah blok racing dia cipta blok racing tu lebih rendah lubangnya ke bawah motor boleh jadi power kan. Jadinya aku try pasang dulu. Tapi piston ni aku potong lah. Aku buat taper balik. Lepas tu aku pasang dekat belok. Sekarang aku nak pasang dia punya spring kelas dengan casing sebelah kelas. Kira barang-barang yang sebelah kelas lah. Jadi korang tengok aku pasang sebelah kelas dengan. Jadinya aku nak pasang sebelah kelas dia ni. Kelas plate dia ni aku dah tukar baru. Lepas tu aku terlupa lah nak tunjuk macam mana kelas plate yang okey tu kan. Macam mana rupa dia, aku terlupa pula nak tunjuk. Tapi nanti aku pergi kedai tu, aku minta aku tunjukkan korang lah mana satu kelas plate yang okey tu. 125Z ni kalau macam korang dah setting kan engine dia, korang memang kena pakai sprinkler racing tau. Sebab kalau tidak nanti kalau ada slip, walaupun korang dah tukar kelas plate yang baik. Andai kata korang dah tukar kelas plate baik, korang dah pakai spring kelas pun korang dah pakai yang racing, tapi dia masih slip, korang pakai hyper class. Rumah racing ada buat lah hyper class untuk 125Z, kalau tak silap aku lah. Tapi buat masa ni apa yang aku buat dekat 125Z tak pernah lagi lah kelas slip, sebab aku pakai kelas plate tu. Sebelum ni aku ada juga pengalaman tukar kelas plate baru pun dia slip. Mungkin kelas plate tu tak elok, tapi bila aku jumpa kelas plate yang tu, kelas plate tu elok. Alhamdulillah dia tak pernah slip. Andai kata korang pakai kelas plate tu pun dia masih slip, korang pakai hyper class yang Umar Racing buat. Hyper class yang Umar Racing buat, dia punya spring class ada 5 tau. Ada 5. Kalau macam SS, Yamaha Sport, diorang boleh pakai Mako kelas ZM. Mako kelas ZM boleh pakai dekat SS dengan Sport, sebab dia 5 spring. Kalau macam Moto5Z, Umar Racing ada keluarkan. Tak silap aku, Umar Racing ada keluarkan. Jadi sekarang aku nak pasang dia punya spring class
Spring kelas dia aku tukar baru Koi racing lah kan. Keras juga spring ni. Spring ni brand King. Tahulah King apa, King Kong ke. Sprinkler ni kalau korang nak pasang pun nak kena silang juga tau. Ikat tu korang tak boleh nak ikat satu tempat je, sebab benda ni boleh patah. Kalau 125Z memang kurang lah dia nak patah, sebab dia punya tapak ni besi. Kalau macam EV expire kan, lalu sangat patah benda tu kalau orang tak biasa pasang. Kalau macam mana pun korang silang lah. Buatnya patah yang batang dalam tu masak. Benda tu bukan murah-murah. Kalau ikat silang pun ikat sikit-sikit, bukan ikat tu banyak. Biasanya aku ikat macam ni. Aku tak ikat gini, aku tak ikat gitu. Okay. Jadinya mangkuk kelas punya spring ni korang ikat macam itu je, biasa-biasa je. Sebab benda ni dia jarang nak tertanggal. Sebab benda tu spring, bila ada spring dia tolak lah. Dia tolak maknanya dia susah nak terbuka. Lain lah kalau korang masukkan langsung tak ikat. Langsung tak ikat tu memang senang lah dia nak tanggal. Lepas tu korang pasang bush yang dekat sini. Lepas tu bush ni korang kena pakai Kalau korang tak pakai nanti dia leaking. Jadinya jangan nak cakap apa, alah benda tu tak ada pun tak apa. Jangan macam-macam. Benda tu memang korang kena pasang. Sebab benda tu lah yang mensenterkan kedudukan gasket kita. Okay. Kalau yang dah tahu okey lah. Yang mana yang tak tahu, kalau nak ke mana satu gasket ni duduk kan pening kadang-kadang kan. Korang tengok lubang yang besar ni, lubang besar bush ni. Tengok macam ni, satu kat atas, satu dekat bawah ni. Korang cari lah gasket ni, mana satu atas, mana satu bawah. Ni bawah, ni atas. Jadinya korang pasang ni. Korang pasang macam ni. Lepas tu baru korang pasang dia punya casing punya dekat sini dia ada ni tau, macam bush ni boleh cabut. Jadinya korang kena pasang. Dia kalau korang tolak macam ni biasa, dia tak nak masuk tau. Dia tak masuk. Jadinya korang kena tolak benda ni ke atas sikit. Biar dia masuk, biar dia duduk dalam. Dia macam tu lah dia main. Lepas tu time korang nak pasang sama macam double R juga. Sebab dekat sini dia ada gear tuti. Bila dia ada gear tuti, bila kau masuk, dia tak masuk. Kau jangan hentam benda tu. Kau pusing sikit genset. Kalau macam sekarang ni yang aku masukkan ni dia jumpa. Kalau andai kata kau orang masukkan dia bertinggi, dia tak boleh rapat, dia bertinggi, kau pusing sikit genset. Skru dia ni ada satu je yang pendek tau. Sebab sini duduk dia. Sebab apa dia duduk situ? Sebab dekat situ ada tapak kelas punya pemegang kabel. Yang lain semua bukan yang pendek, yang biasa je. Yang panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi korang kena cari. Aku kadang-kadang blur je skru ni. Ni pendek ni macam ni. The gap dia tu sekata lah. Kalau dia gap pun. Jadinya dekat sini aku tak ikat. Sebab kat sini dia ada tapak. Jadinya aku ikat pakai tangan gitu je. Sebab nanti aku kena buka balik kalau aku ikat. Aku ikat pun pakai bateri ni. Tapi kalau skrunya okey. Lagi satu, korang nak ikat pakai bateri ni okey je. Tapi pastikan mati impact korang tu baik lah. Maksudnya dia taklah merosakkan kepala skru tu. Baru kita ikat ketat semua sambil korang tekan benda ni. Jadinya skrunya taklah rosak. Tapi bila korang ikat pakai bateri tu, korang kena beringat lah. Sebab dia tak macam impact. Impact dia akan terpusing sampai kemampuan dia je.
Tapi kalau ni selagi kau orang tekan, selagi tu boleh terpusing. Jadinya kau ingat lah kau nak pakai benda ni. Kalau kau orang bedal je pakai, memang jahanam lah skru tu kan. Itu je lah yang aku nak cerita pasal 125Z ni. Memandangkan hari pun dah nak maghrib, jadinya aku tak boleh meneruskan kerja-kerja maghrib ni. Okay, cerita balik pasal blok IKK tu kan. Blok IKK tu, masalah dia tu kan. Jadinya masalah tu aku takkan coating lah lubang belah bawah dia tu. Lubang belah bawah dia tu kan, aku takkan coating. Aku biarkan dia dalam keadaan standard. Okay, jadinya itu je lah aku nak cerita pasal masalah blok 125Z tu. Beza dia dalam 3mm tau. 3mm tu banyak tau lubang dia. Lubang IKK tu, IKK turbo tu, lubang dia ke bawah lagi 3mm. Maknanya banyak tau. 3mm tu bersamaan dengan selai ring lah lebih kurang. Ring punya ketebalan lah lebih kurang macam gitu lah. 3mm ada lah. Jadinya banyak tapi jadinya aku tak perlu coating lah bawah tu sebab dia memang dah rendah. Jadinya aku pergi potong piston je lepas ni. Okay, jadinya itu je aku nak share hari ni. Assalamualaikum.